السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 79 baris 16 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan Arsyur Rahman, dan iaitu Arsyur Rahman tu qubbah daripada jauhar yang hijau. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyat, ataupun dipanggil perkara yang dipanggil sebagai ghaibiyat. Benda yang ghaib, benda yang tak ada depan kita, benda yang tidak dapat dicerak panca indera yang 5 buat masa sekarang, dan belum merasai perkara tersebut berlaku, tetapi sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sambung perbahasan, dia kata, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan Arsyur Rahman. Wajib kita i'tiqad sabitnya ada arash bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disandarkan arash kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman tu salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut sebagai Arsyur Rahman. Disandarkan arash kepada Ar-Rahman bukan bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala berada di arash, tetapi yang dimaksudkan ialah Arsyur Rahman itu kerana arash tersebut mulia. Kemuliaan arash tersebut sehingga akan disandarkan arash kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengaji kaedah, dia panggil idhafah litashrif. Sandar sesuatu kepada sesuatu yang lain untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi antara benda yang wajib i'tiqad ialah sabitnya arash, dan iaitu arash tu qubbah. Satu qubbah daripada jauhar. Jauhar ni jirim lah, yang hijau. Kita nak tengok secara zat arah tu tak nampak, tapi dia ada lah sekarang ni. Cuma tak nak bayang lah qubbah lagu mana tu. Cuma dia kata qubbah daripada jauhar, daripada jiring yang hijau. Maknanya Arsyur Rahman tu berwarna hijau. Tu pun macam-macam riwayat lah. Tu dia mari satu riwayat demi satu riwayat tu. Dan pada satu riwayat daripada yakut yang merah, iaitu permata yakut yang merah. Itu Arsyur Rahman, riwayat yang kedua. Yang mempunyai kaki. Dia ada kaki. Kaki bagi arash tak kisahlah, sebab dia makhluk. Dia makhluk, bukannya dia Tuhan. Dia makhluk yang paling terbesar sekali di alam ni, iaitu arash. Jadi tak kisahlah dia ada kaki ke, ada tangan ke, ada lidah, sebab dia makhluk. Dia bukannya Tuhan. Jadi ada setengah orang dia mengajar, dia mengatakan dia beriktikad Allah Ta'ala di atas arash, sehingga dia mengatakan saya tidak pasti arah itu qadim ke baru.
Tu. Sampai tahap tu, saya tak tahu. Saya tak dapat pastikan arah ini qadim ke baru. Bahaya gitu. Jadi tak dapat pastikan benda yang selain Allah itu qadim ataupun baharu, seolah-olah kita mensyokkan ada benda lain yang selain Allah yang qadim. Tu tak betul lah. Yang merah yang mempunyai kaki menanggung akan arah tu 4 malaikat sekarang ni di dunia. Dan pada hari kiamat 8 orang malaikat. Itu jelaslah disebut dalam Al-Quran. Sekarang ditanggung oleh 4 orang malaikat. Dia panggil malaikat hamalatul arsy, malaikat penanggung arash. Di dunia 4 orang, di akhirat sebanyak 8 orang. Adalah ia arash itu di atas langit yang ke-7. Ni Nabi SAW sampai atas kepada arash untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertempat, yang tidak berarah dan tidak berada di mana-mana, dan disyariatkan Nabi SAW dan umat dia sembahyang di situ. Kemudian Nabi SAW pun turun ke dunia sebelum subuh. Sembahyang yang awal-awal dilaksanakan pada waktu zuhur di hadapan kursi. Arah ni pula berada di atas langit dan di depan kursi. Kursi pun salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi itu bukan kerusi ya, kursi. Kursi itu salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala selepas daripada arasy yang paling besar. Tu. Dan tiada berhubung ia arasy dengan langit yang ke-7. Tak bersambung dengan langit ke-7, bahkan atas daripada langit ke-7. Bila dia kata atas daripada langit ke-7, itu bermakna langit ke-7 dengan arasy makhluk. Kalau dia kata rapat sekalipun, arah itu rapat dan berhubung dengan langit yang ke-7 juga, itu makhluk. Allah Ta'ala tidak berhubung rapat dengan sesuatu, tidak berhubung jauh daripada sesuatu. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak rapat dengan sesuatu, tidak meninggi ataupun tidak jauh daripada sesuatu. Jadi kalau seseorang yang mengatakan dan beriktikad Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas arah tinggi lagi pada arah, itu mensabitkan Allah Ta'ala jisim. Tanpa disedar. Sebab lazim, sifat yang melazimi jisim ialah bercerai dan bergabung, dekat dengan jauh. Itu sifat lazim bagi jirim. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak rapat dengan sesuatu, tidak jauh dengan sesuatu. Kemudian kata musannif, maka riwayat daripada Abi Syekh, daripada Ibnu Abbas, berkata ia Ibnu Abbas, daripada langit yang ke-7 kepada arasy perjalanannya 36,000 tahun. 36,000 tahun. Siapa-siapa nak pergi boleh ya. Antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Langit kedua, langit ketiga 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 sampailah 7 500. Arah pula. Langit ke-7 sampai ke arah 36,000 tahun. Tu. Jadi Nabi SAW melepasi semua tu. Melepasi habis semua alang-alang tu dengan dengan semalaman saja. Tu. Teknologi kita pun tak nak lepas semalaman pergi ke atas tu. Nabi SAW diperjalankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, melepasi semua tahun-tahun tersebut dengan mudah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laju kelajuan yang melebihi cahaya. Tu. Habis bab arasy. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan pula kursi. Kursi pun makhluk Allah Ta'ala. Arasy adalah makhluk Allah yang tak akan binasa waktu kiamat. Begitu juga kursi makhluk Allah Ta'ala yang tidak akan binasa di hari akhirat. Yang seterusnya kursi, dan iaitu kursi itu jisim daripada yakut yang putih. Tadi yakut yang merah, ni jisim daripada yakut yang putih pula. Yang amat besar. Amat besar ni, besar dia arasy lebih besar.
Arah yang paling besar, second yang paling besar, kursi. Dan pada satu riwayat daripada lu'lu' yang amat besar. Lu'lu' ni permata juga. Permata dalam bahasa Arab banyak. Yakut pun permata, lu'lu' pun permata lain-lain. Permata yang amat besar, lagi nur, lagi ada cahaya. Berada pula di hadapan arasy, bertentangan dengan arah. Tadi arah duduk di depan kursi, makna kursi duduk di hadapan dia, bertentangan satu sama lain kursi dan arasy. Dan yang menanggung akan dia akan kursi itu 4 orang malaikat. 4 orang malaikat tanggung kursi. Kalau arah pun 4 orang malaikat, tapi di hari akhirat nanti 8 orang malaikat. Ada kaki mereka itu ada kaki mereka itu malaikat. Ada kaki ni bukan suruh kata ada kaki, dia nak kata adalah kaki itu. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab kana rijluhum adalah kaki mereka itu malaikat sampai kepada 7 petala bumi yang di bawah. Kaki malaikat pun panjang juga, besar juga malaikat pun. Hak tanggung kursi tu. Dengan perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan kaki itu sampai ke 7 petala bumi yang di bawah. Dan antara kursi dan antara malaikat yang menanggung arasy 70 hijab. Daripada antara kursi dengan antara malaikat yang menanggung arah. Malaikat yang menanggung arah mestilah dia berada di bawah arah sebab tanggung ni dia panggil benda yang ditanggung mesti berada di atas, orang yang menanggung mesti berada di bawah. Jadi malaikat berada di bawah daripada arah, tanggung arah. Kemudian jarak antara kursi dengan malaikat yang menanggung arah tu 70 hijab. Tu bahasa dia. 70 hijab daripada 70 hijab daripada embun. Daripada embun, dan 70 hijab daripada nur yang tebal. Noktah. Apa nur tu? 70 nur tu, tiap-tiap hijab daripada tiap-tiap hijab tu perjalanannya 500 tahun. Jadi tadi dia kata 700 hijabnya 70 hijab daripada nur, 70 hijab daripada embun. 70 campur 70 140. 140 kali 500. Tu jarak dia. 140 70 hijab daripada nur, 70 hijab daripada embun, jadi 140. Tiap-tiap hijab tu perjalanan dia 500 tahun. Jadi 140 kali 500. Tu jarak antara kursi dengan malaikat yang menanggung arah. Dan daripada satu hijab kepada satunya hijab lain, perjalanannya 500 tahun. Betul lah hak tadi tu. Dan jikalau tiada demikian itu, niscaya terbakarlah malaikat yang menanggung kursi. Kalau tak ada jarak beribu-ribu tahun tu, maka malaikat yang menanggung kursi itu akan terbakar. Akan terbakar, tak dapat untuk dapat menanggung kursi tadi. Sebab jarak dengan kursi dengan arah tu terlalu kursi dengan arah ataupun kursi dengan malaikat yang menanggung arah tu terlalu dekat. Kalau dekat, maka malaikat yang menanggung kursi itu akan terbakar. Tak mampu nak tanggung. Daripada nur malaikat yang menanggung arah terbakar dengan sebab adanya dekatnya nur malaikat yang menanggung arah dengan malaikat yang menanggung kursi. Punya jauh perjalanan tu. Jadi Nabi SAW tempuh belaka benda tu. Sebab tu malaikat Jibril alaihissalam, bila Nabi SAW nak naik lagi ke atas, malaikat Jibril tak boleh nak naik dah. Sebab dia kata kalau aku naik aku akan terbakar. Bukan alam dia dah. Bukan alam yang boleh disinggah oleh Jibril ketika tu. Hanya Nabi SAW sahaja yang kalau lalu tak terbakar. Dan kelebihan besar kursi atas 7 petala langit seperti kelebihan padang dengan halaqah cincin. Okey. Dia kata besar kursi ni, dia nak banding lagu mana? Besar kursi ni, dia kata kelebihan besar kursi atas 7 petala langit. Dia nak banding 7 petala langit, 7 lapis langit dengan satu kursi itu ibarat seperti padang dengan halaqah cincin. Okey, kita ambil cincin kecil besar tu, itu macam 7 lapis langit.
Kita buang di padang, padang tu kursi. Besar itulah kursi. 7 petala langit macam cincin tu, besar cincin tu. Kita lempar di padang, cincin tu nampak kecil lah. Padang tu beratus-ratus juta besar lagi. Itulah kursi banding dengan 7 petala langit. Tu. Kemudian, dan kelebihan arash atas kursi seperti kelebihan padang pada halaqah cincin juga. Dibandingkan kursi dengan arah pula, halaqah cincin, bulatan cincin tu ibaratnya kursi, padang tu seperti arash. Kita pula baling lempar kursi di atas lempar pula cincin ke atas padang tu, nampak cincin tu kecil, padang tu luas, padang tu lah arash, kursi tu lah cincin tu lah kursi. Tu ibarat saiz dia. Jadi berganda-ganda besar lagi lah arash tu berbanding dengan kursi. Dan kursi berganda-ganda lebih besar berbanding dengan 7 lapis langit kalau gabung. Kata Wahab ibn Munabbih bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan arash daripada nurnya, nur Allah, yakni nur yang diciptakan Allah. Bukan nur Allah ada nur, kan? Nur yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu cahaya langit dan bumi. Allah cahaya ke? Bukan. Allah menciptakan cahaya bagi langit dan bumi. Dan kursi dengan arash, dan kursi dan arash tu berlekat ni melekat ia kursi dan arash. Apa maksud berlekat? Dekatlah. Berdekatan. Berdekatan satu sama lain, sama-sama berada di atas 7 petala langit belaka. Dan berdekatan pun ribu-ribu tahun lah juga jarak tu. Dan mana tadi? Dan air sekalian air tu di dalam kursi, dan air atas angin, dan keliling arash itu 4 sungai. Pula. Dan air sekalian air di dalam kursi. Dalam kursi itu ada air. Allah Ta'ala ciptakan air di atas kursi. Jadi berlaku khilaf ulama, makhluk pertama yang Allah cipta tu apa? Ada yang kata air, ada yang kata arah, ada yang kata kursi, ada yang kata Nur Muhammad. Tu khilaf tu. Dan air atas angin, Allah Ta'ala cipta juga ada air atas angin. Ni kita tak nak bayang air atas angin ke mana pula. Kita pernah nampak air atas laut. Air atas angin ke mana? Dan keliling arah itu, dan keliling arash itu 4 sungai. Di keliling arah tu ada pula 4 sungai. 4 sungai itu pula, satu sungai daripada satunya sungai daripada nur cemerlang, iaitu nur yang bergilapan, nur yang bersangatan terang. Dan satu sungai pula daripada api yang menyala-nyala. Dan satu sungai pula daripada embun yang putih berkilat-kilat, ia air itu daripada penglihatan mata. Dan satu sungai pula daripada air tawar, air biasa. Jadi arah pun ada sungai. Tak payah bayang lagu mana tu, tak nak bayang pun. Bukan boleh pergi pun. Dan beberapa malaikat berdiri di dalam demikian sungai itu, mengucap tasbih mereka itu. Malaikat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kerja dia tasbih dengan Tuhan lah. Ada yang malaikat yang tasbih sampai kiamat, ada rokok sampai kiamat, ada qiyam sampai kiamat, ada yang sujud sampai kiamat. Tu kerja malaikat, masing-masing ada tugas dia ibadat dengan Allah Ta'ala. Dan bagi arash pula beberapa lidah dengan sebilang-bilang lidah sekalian makhluk. Lidah dia tu sebanyak mana makhluk yang Allah ciptakan atas dunia ni, bertrilion-trilion, zilion-zilion. Itulah lidah yang berada di arash. Banyaklah. Tu lidah ada banyak. Maka ia arash mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni termaktub dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Al-Fatani berkenaan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dan melintasi arah tu. Dan menyebutkan tasbih tadi dengan demikian segala lidahnya, lidah arah. Subhanallah, subhanallah. Cuma tak dengarlah sampai ke bawah ni. Dengar sampai ke bawah takut habis. Mana pula ada hantu yang subhanallah ni. Habis dah berkaitan dengan kursi. Kemudian, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan pula qalam. Qalam ni dia menulis di lauh mahfuz. Qalam juga salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang tidak akan hancur bila kiamat.
Qalam dia panggil. Qalam ni kalau kita pena lah ataupun pen. Dan iaitu qalam tu jisim yang nurani. Jisim yang nurani. Dijadikan Allah daripada lu'lu', daripada permata. Panjang qalam tu 700 tahun. 700 tahun perjalanan. Panjang betul qalam. Dan panjang kursi, hak tadi tu sekira-kira tiada mengetahuilah oleh alimun, oleh orang-orang yang tahu. Orang-orang yang alim pun tak tahu panjang kursi tu berapa. Cuma qalam tahulah, qalam tu 750 tahun. Kalau qalam 750 tahun, kursi lebih besar lah. Arah lagi besar, lagi panjang. Dan pada satu hadis, hingga sampai kepada tempat didengar pada tempat tu suara qalam. Dia kata ada satu hadis Nabi SAW, kursi tu panjang dia sehinggalah ke tempat, ke kawasan yang kalau qalam tu tulis didengar. Qalam tu tulis kat mana? Tulis kat Lauh Mahfuz. Jadi tengah tulis-tulis adalah coretan-coretan tu, bunyi-bunyi tu. Jadi panjangnya kursi Allah Subhanahu Wa Taala itu sehingga ke tempat yang mana dapat mendengar qalam tersebut mencoret tulisan. Tu. Ni semua baca belaka ni. Terang bukan kaki pun. Okey. Kemudian dan menyuratlah dan menyuruhlah Allah akan qalam. Allah Ta'ala perintahkan qalam tadi menyurat, menulis barang yang ada dan barang yang lagi akan diadakan, iaitu takdir. Takdir yang akan berlaku apa daripada sekarang sampai kiamat, tulis berlaku. Baik buruk tulis berlaku. Maka dengan sabitnya tulisan tersebut di Lauh Mahfuz, maka malaikat pun tahu. Dulu iblis laknatullahi alaihi, sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat mendengar di pintu-pintu langit perbualan-perbualan malaikat tentang takdir. Sehingga kan dia dapat dengar sebiji-sebiji takdir orang ni masuk neraka, masuk syurga. Maka bila lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dah sampai sekarang iblis dan setan-setan naik ke pintu langit untuk mendengar takdir-takdir Allah Ta'ala hasil daripada perbuatan malaikat. Tak dia. Hinggalah hari kiamat. Disuruh tulis segala benda yang bakal terjadi sehinggalah hari kiamat. Dia panggil sebagai takdir Allah. Inilah takdir Allah dalam Lauh Mahfuz, diketahui malaikat, dia panggil qada mu'allaq. Kalau nisbah Allah Ta'ala kehendak sejak azali, itu qada mubram. Qada mu'allaq boleh berubah, yakni nisbah pengetahuan malaikat berdasarkan tulisan di Lauh Mahfuz. Contohnya dia tu buat baik, maka Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Asalnya takdir di Lauh Mahfuz tu 50 tahun, dia panjangkan jadi 55 tahun. Itu qada mu'allaq. Qada ketentuan yang dikaitkan dengan sesuatu amalan baik menyebabkan dia panjang umur, dia murah rezeki dan sebagainya. Adapun qada mubram, qada mubram bukan berada pada Lauh Mahfuz, bahkan berada pada kehendak Allah dan ilmu Allah sejak azali. Sejak azali Allah Ta'ala memang akan tahu dah 60 tahun dia akan mati, tak kisahlah dia buat baik ke tak. Perubahan yang berlaku pada Lauh Mahfuz Allah Ta'ala tahu dah sejak azali. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala tengok seseorang beramal, Allah Ta'ala pun angkatkan dan meningkatkan, panjangkan umur dia, yang mana sebelum ni Allah Ta'ala tentu dia ni pendek umur. Tak kena gitu. Allah Ta'ala tahu dah sejak azali dan berkehendak dah sejak azali dia akan panjang umur dengan sebab sekian-sekian. Itu dia panggil qada mubram. Qada mubram tidak akan pernah boleh berubah kerana dia berkaitan dengan iradat Allah sejak azali dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali. Kata setengah ulama, panjang qalam 500 tahun perjalanan. Itu panjang qalam, ada riwayat lah 700 tahun dengan 500 tahun perjalanan. Dan
Dan lebar qalam tu demikian juga, iaitu 500 tahun perjalanan, lebar dengan panjang. 500 habis. Tu berkaitan dengan qalam. Habis, kemudian masuk pula i'tiqad yang seterusnya. Kata musannif rahimahullahu taala, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan beberapa malaikat yang muwakkal, iaitu yang diwakilkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyurat, dengan menulis akan segala amal hamba, iaitu amalan hamba sama ada baik ataupun buruk, tulis belaka. Dalam kitab akidah sebut, walaupun kita sebut aduh sekalipun, ditulis juga. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, tulis belaka. Walaupun kita aduh sekalipun, kita ke aduh ke sakit tu, tulis juga oleh malaikat. Tu. Detail lah dia tulis tu. Dan yang menyalin daripada luh akan segala miqdar, segala pekerjaan, iaitu miqdar ni takdir. Ada juga ada juga malaikat yang menyalin semula daripada luh, yakni luh mahfuz. Luh ni asalnya papan, mahfuz tu terjaga. Luh mahfuz tempat tulisnya takdir-takdir yang ditulis oleh qalam tadi, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada suhuf mereka itu manusia. Jadi malaikat ada yang ditugaskan mencatat takdir mereka tu dalam suhuf manusia, ketika mana mereka salin semula daripada luh mahfuz. Ada juga malaikat mencatat takdir orang. Kemudian maka diberikan hafazah, diberikan suhuf tadi kepada hafazah, iaitu malaikat hafazah. Apa itu hafazah? Yakni menyalin oleh malaikat itu daripada luh mahfuz akan yang hendak dikerjakan oleh tiap-tiap orang. Kemudian dia akan berikan kepada malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni malaikat yang menjaga manusia. Jadi kalau dia tu tak sampai takdir lagi untuk mati, andai kata akan berlaku keburukan, maka malaikat hafazah lah yang akan tepi. Tapi kalau dengan izin Allah Ta'ala dia akan mati dengan benda tersebut, maka malaikat hafazah tak tepi waktu tu. Maka diberilah kepada hafazah, yakni lepas daripada tulis segala takdir benda yang dia akan kerjakan, diberikan kepada malaikat hafazah. Maka dikerjakan oleh makhluk atas qadar yang dalam surat itu juga, atas qadar yang berada dalam takdir Allah di luh mahfuz juga. Dia tak akan buat benda lain, dia akan buat benda tu. Ni dia panggil takdir pada hakikat. Kalau nisbah kita wajib usaha ikhtiar. Nisbah Tuhan dia ada tetap dah sejak azali. Apa yang kita buat, pukul daripada subuh sampai isyak sampai tidur, semua yang kita buat semua sudah catat belaka dah. Cuma nisbah kita tak faham dan tak tahu takdir kita, maka Allah Ta'ala memberikan kudrat dan iradat kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar. Tiap-tiap hari dia catat belaka dah benda yang kita akan buat tiap-tiap hari kepada malaikat hafazah. Demikian adanya tiada dikerjakan oleh seorang lebih dan tiada kurang pekerjaannya seorang daripada barang yang seperti di dalam surat itu. Kalau surat tu, penyalin tu, dalam kitab suhuf kita, takdir kita tu, kalau buat ABC lah. Tak akan buat AB saja, tak akan tambah DEF, tak ada. Kalau kita buat dua benda, dicatatkan sejak azali dua benda yang kita akan buat pada hari itu, dua benda lah akan buat, tak akan jadi satu dan tak akan jadi lebih daripada dua. Itu takdir di sisi Allah pada hakikatnya begitu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka apabila habislah rezeki seseorang dan putuslah segala pekerjaannya seorang, pekerjaan ni usaha dia, perbuatan dia, dan habislah ajalnya, ajal seorang. Ajal ni umur dia tu lah nak habis tu. Datanglah malaikat khazanah menuntut surat yang ada amalan pada demikian hari itu. Hari di mana habisnya rezeki, habis dah ajal, habis dah putus semua perbuatan dia. Nak mati ni. Malaikat khazanah akan ambil balik suratan amalan dia untuk naik ke atas. Lepas tu marilah pula malaikat maut untuk cabut nyawa. Habis dah rezeki. Jadi rezeki Allah Ta'ala beri.
Dekat binatang pun ada rezeki dia, kat manusia pun ada rezeki dia. Binatang pun Allah Ta'ala beri, apatah lagi orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, lagilah rezeki Allah Ta'ala beri. Maka berkatalah mereka itu, mereka itu malaikat. Maka berkatalah mereka itu malaikat. Dia kata, tiada kami dapat bagi taulan kamu pada kami suatu. Tiada kami dapat, mana tadi? Tiada kami dapat bagi taulan kamu pada kami malaikat suatu. Maka kembali ia malaikat khazanah, maka didapatnya sudah mati. Okey, dia kata gini. Jadi dia kata, berkata mereka itu malaikat, tiada kami dapat, kami tu dia patutnya kaf alif mim ya. Tiadalah kami dapat bagi taulan kamu. Taulan kamu ni siapa dia? Hak orang yang dia jaga tu. Orang yang malaikat hafazah jaga tu lah. Tiada kami dapat bagi taulan kamu pada kami suatu. Apa dia? Tak ada bagi kami, bagi dia ni sesuatu daripada rezeki, ajal, pekerjaan yang dia buat, semua tak ada dah, habis dah. Maka kembalilah ia malaikat hafazah tadi. Maka didapatnya malaikat hafazah tadi, didapat seorang tadi sudah mati. Bila mati? Bila habis dah rezeki, bila habis dah putus amalan dia, apa yang ditakdirkan Allah sejak azali habis dah untuk dia. Maka dia akan mati. Dengan adanya hadirnya malaikat maut, maka dia pun mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan difahami daripada kata ini bahwasanya adalah hafazah itu, iaitu malaikat hafazah ni, telah diketahuinya barang yang hendak dikerjakan oleh seorang di dalam hari itu, sebab dia ada buku takdir tu, suhuf takdir tu. Jadi malaikat hafazah tahu benda apa ini nak buat. Kalau benda benda bahaya yang bakal menimpa kita, kalau takdir kata tak berlaku, maka dia akan tepi, dia akan jaga. Kalau takdir kata berlaku, dia akan biar. Ular, mari ular. Dalam takdir tak ada pun, dia ni akan dipatu. Maka malaikat hafazah akan jaga daripada dia dipatu. Tapi kalau sejak azali memang tetap dah. Dan dalam suhuf tu malaikat hafazah tengok memang dia akan patu ular. Mati dengan sebab patu ular. Maka dia akan biarkan, dia tak akan tolong. Dia tidak akan tepih patukan ular tersebut. Tu malaikat hafazah. Malaikat di dalam diri kita ni ada 20 malaikat. Setiap orang ada 20 malaikat, 10 orang di waktu malam, 10 orang di waktu siang. Tu disebut dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Habis. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan lauh mahfuz, iaitu satu papan lah, kita kata papan yang ditulis padanya tu segala takdir-takdir yang berlaku daripada A sampai Z, pada manusia, pada makhluk selain manusia, jin, malaikat, semuanya ditulis satu persatu. Hatta gugur yang daun pun ditulis, batu yang hilang pun ditulis, batu yang ada pun ditulis, laut yang bergerak tulis belaka, apa-apa saja yang berkaitan dengan makhluk ditulis di lauh mahfuz. Tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi lawhan ahadu wajhaihi min yaqutatin hamra'a wal wajhu tsani min zamradatin khadra'a qalamuhu an-nuru fihi yakhluqu wa fihi yarzuqu yuhyi wa fihi wa yumit wa fihi yuhyi wa fihi yumit wa fihi yu'izzu wa fihi yudhillu wa fihi yaf'alu ma yasha'u fi kulli yawmin wa lailatin. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya bahwasanya bagi Allah Taala itu lauh, ada bagi Allah tu lauh, iaitu lauh mahfuz. Sebelah lauh tu daripada yakut yang merah. Ini dari sudut perbuatan Allah Taala terhadap lauh. Lauh ni dicipta daripada yakut yang merah sebelahnya. Dan sebelah yang lainnya pula daripada zamrud yang hijau. Tu noktah. Itu kejadian lauh. Qalam lauh tu daripada nur. Tu tadi adalah tersebut padanya, adalah tersurat padanya pada lauh tu yang hendak diberi rezeki, dan ada padanya pada lauh tu
menghidupkan, dan ada padanya nyeluh tu mematikan. Ni dipanggil sebagai takdir Allah di Lauh Mahfuz. Takdir Allah di Lauh Mahfuz dia panggil qada muallaq. Takdir Allah di ilmu Allah, di iradat Allah dia panggil qada mubram. Dan ada padanya pada Lauh itu membesarkan, yakni membesarkan, mentakzimkan, menghormati seseorang, dan ada padanya pada Lauh itu menghinakan, yakni menghinakan seseorang seperti menghinakan orang kafir, menghinakan orang yang takabur dan sebagainya. Tulis berlaku. Dan padanya pada Lauh itu juga yang hendak mengerjakan barang yang dikehendakinya seorang pada tiap-tiap hari dan malam. Apa yang bakal dibuat oleh tiap-tiap seorang telah ditulis dah di Lauh Mahfuz, hasil daripada perintah Allah Ta'ala kepada qalam, tulis berlaku apa yang akan berlaku. Habis. Mudahlah bab sam'iyat ni baca saja. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan syurga. Syurga lah wajib juga i'tiqad. Bahkan ahli sunnah wal jamaah dia mengatakan syurga sekarang sudah ada, berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan syurga ada tapi sekarang tak ada lagi. Sebab kalau syurga dan neraka ada sekarang, maka tak ada faedah, sebab tidak ada orang, tidak ada penghuni syurga dan penghuni neraka buat masa sekarang. Jadi menurut Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala akan ciptakan syurga dan neraka tapi akan datang, bukan sekarang. Tapi kita ahli sunnah tidak. Syurga dan neraka sudah dicipta sekarang, dan dia antara makhluk Allah Ta'ala yang tidak akan musnah dengan sebab kiamat. Tu iaitu syurga tu negeri nikmat. Kalau negeri niqmah, neraka. Nikmah ni benda yang tak suka, nikmat ni benda yang kita suka, yang disediakan bagi segala kekasihnya, kekasih Allah yang salihin. Yang salihin yang orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu bukan sekadar saleh yang baik, saleh iman dia, saleh amal dia. Kalau saleh iman tak saleh amal, Allah tak ampun, masuk neraka juga. Kalau tidak saleh imannya, lagilah masuk neraka selama-lamanya kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padanya pada syurga tu barang yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga. Syurga ni benda yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar. Jadi kalau kita bayangkan juga syurga dan neraka ni tak akan pernah sama dengan hakikat syurga dan neraka yang sebenar. Hak ni makhluk Allah Ta'ala. Apatah lagi Allah Ta'ala sendiri, tidak mungkin dia tu sama dengan apa yang kita fikirkan. Batu kaedah ulama, wa ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika. Benda yang engkau terlintas dalam hati engkau, Allah Ta'ala bukan begitu. Antara syurga dan neraka yang kita tak pernah dengar dan tak pernah lihat pun tak sama dengan benda yang kita rasa sama. Apatah lagi Allah Ta'ala. Kita bayangkan Allah Ta'ala duduk atas arah dan sebagainya, itu semua bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada pernah dilintas oleh hati. Tak pernah terlintas hati. Bahkan kalau terlintas pun bukan dia. Gitu. Iaitu syurga tu di atas 7 petala langit. Dia berada di atas langit ke-7. Yang di atas mana tadi? Di atas 7 petala langit. Yang di atas lah. 7 petala langit yang berada di atas. Di bawah arasy. Mana-mana pun di bawah arasy juga. Dia di atas langit ke-7, di bawah arasy. Dia di tengah-tengah antara arasy dengan langit ke-7. Dijadikan Allah Ta'ala syurga itu dahulu, yakni sebelum daripada neraka. Dia cipta syurga dulu, kemudian neraka. Neraka kemudian. Syurga dahulu, neraka kemudian. Maka keduanya, syurga dan neraka, dijadikan pada hari Jumaat. Dijadikan pada hari Jumaat. Seperti dijadikan rahmat Allah dahulu, yakni sebelum daripada ghadab Allah, iaitu marah, kemurkaan Tuhan. Allah Ta'ala dahulukan rahmat berbanding kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana rahmat Allah menyebabkan orang masuk syurga, Allah Ta'ala cipta syurga dulu berbanding Allah Ta'ala menegakkan keadilan dan kemurkaan Allah dengan masuk neraka orang tersebut, maka Allah Ta'ala cipta selepasnya neraka.
maka adalah keduanya, kedua syurga dan neraka maujud sekarang. Maujud ada. Tu dia kata ada. Sebab apa dia kata begini? Sebab nak tolak pendapat Mu'tazilah yang mengatakan syurga dan neraka tak ada lagi sekarang. Akan ada tapi sekarang tak ada. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, syurga dan neraka ada sekarang dan selama-lamanya. Tak akan musnah dengan izin Allah. Maka adalah syurga itu 8. Syurga ni khilaf ulama lah. Ada yang kata 8, ada yang kata 2, ada yang kata 1, khilaf. Yang biasa masyhurnya 8. Ada 8 pintu. Pertama daripada 8, lagi pula yang afdalnya. Ni syurga yang paling afdal, iaitu Firdaus. Tempat Nabi SAW, para nabi-nabi, para rasul-rasul, para awliyaillah semua masuk syurga Firdaus. Syurga VIP. Tu. Adalah ia Firdaus dijadikan daripada emas. Noktah. Habis. Itu yang pertama. Kemudian Jannatu Adnin. Syurga Adn. Iaitu dijadikan daripada qasab syurga. Qasab ni satu satu permata jugalah yang daripada syurga. Tadi mah. Kemudian maka Jannatul Khuldi, lepas Jannatu Adnin, nama syurga lain Jannatul Khuldi, adalah ia Jannatul Khuldi daripada marjan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi hari Jumaat ni tak ada juga sebab kita pergi KL. Ada urusan di sana. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.